Pada pandangan Bukhari, jika sekali mandi sahaja selepas melakukan persetubuhan dengan beberapa orang isteri sudah memadai, tentulah ia juga memadai untuk orang yang mengulangi persetubuhan dengan isteri yang sama. Tiada khilaf di kalangan ulama tentang keharusan seseorang mandi satu kali sahaja selepas menyetubuhi beberapa orang isterinya. Keharusan itu difahami daripada perbuatan Nabi SAW sendiri yang diriwayatkan oleh Aisyah, Anas, Ibnu Abbas dan lain-lain sahabat. Tetapi mereka berbeza pendapat tentang keperluan berwudu sebelum setiap kali mahu melakukan persetubuhan, sama ada dengan isteri yang sama atau dengan isteri-isteri yang lain. Menurut golongan Zahiriyah dan Ibnu Habib Al-Maliki, seseorang yang mahu mengulangi persetubuhan sama ada dengan isteri yang sama atau dengan isteri-isteri yang lain, terlebih dahulu wajib terlebih dahulu membasuh kemaluannya dan berwudu seperti wuduknya untuk bersembahyang. Menurut Imam Bukhari dan jumhur ulama, tidak wajib, hanya disunatkan sahaja. Tidak wajib, hanya sunat sahaja. Ambil air semaya tu, mandi pun lagu tu juga. Oh, kalau kena mandi sokmo dah. Yalah, tempat kita hak panas ni tak apalah. Nah, negeri sejuk lagu mana? Negeri sejuk. Susah. Ni orang yang telah bersetubuh kemudian mahu mengulangi lagi dengan isteri yang sama ataupun isteri yang lain, tak cara. Dari segi mandi tu semua sepakat mengatakan tidak wajib. Tetapi kalau mandi itu dalam hadis Abu Daud disebutkan athhar wa azka wa atyab. Nabi SAW ada riwayat daripada Abu Rafi', dia sebut Nabi SAW pergi dekat isteri-isteri dia mandi sini, mandi sini, mandi sini, beberapa kali mandi. Lepas tu Abu Rafi' tanya, apa tidak mandi sekali saja? Dia kata hak tu lebih suci, lebih bersih dan lebih menyegarkan. Dia sebut lebih saja, lebih suci. Bukan makna kalau tak buat tu tidak suci, cuma hak ni lebih suci, lebih baik. Bukan makna hak tidak buat tu tidak baik, baik juga, cuma hak ni lebih baik. Menunjukkan tidak wajib. Menunjukkan tidak wajib. Sebab ada hadis Anas pula hak ni dan hak lain-lain lagi yang menyebutkan Nabi SAW mandi sekali saja. Ada juga. Ada juga riwayat yang menyebutkan daripada Ibnu Abbas, dia tak ada mandi, tak ada ambil air semaya, tak ada, tidur gitu. Ada juga. Yang ni boleh berlaku, tapi hak lebih baik kalau tidak mudarat, kalau tidak jadi bahaya, mandilah. Mandi baru sempurna dengan air semaya apa sekalinya, buat berlaku. Waktu lebih baik. Tapi kalau tak buat lagu tu pun boleh juga. Cuma kita kena ingat, Imam Bukhari pendapat dia kan, dulu kita sudah bicara dah, iaitu air madhi dan air mani kedua-duanya adalah najis. Maka kita kena ingat tu. Secara kesimpulannya dapat kita faham bahawa Imam Bukhari mengatakan basuh dulu, tak ambil air semaya tak apa, tak mandi tak apa, mengikut dia. Tapi basuh mesti, basuh mesti jika dengan isteri yang lain. Apa sebab? Sebab najis. Kalau isteri yang sama, cuma ambil air semaya kau mandi ke, itu lebih baik. Kalau tidak pun tak apa. Sebab apa? Memang sudah berlaku dah, sudah berlumuran dah, kita kata, sudah kotor dah. Kalau dia nak ulangi pula pun tak ada gapo. Tapi kalau dengan isteri yang lain, itu bawa kekotoran kepada orang lain. Wajib bagi Imam Bukhari, wajib. Gitu. Tak boleh pakai gigi tu, tak boleh. Dia kena basuh dulu. Kalau tidak mandi pun, tidak ambil air semaya pun, basuh kemaluan itu mesti. Sebab apa? Bagi Imam Bukhari, air mani ke, air mazi ke, najis. Bagi Imam Syafi'i dan ramai lagi yang lain, seperti kita sudah bicara dulu, air mani tidak najis, air mazi najis. Kena basuh juga watak air mazi tu.
Tidak elok kita buat pergi kepada orang lain, najis yang ada pada kita. Tak elok ikut mana-mana pun. Kalau kita kata dia tidak keluar air mazi, kalau mengikut Imam Syafi'i, tak apalah, tidak najis. Kalau kata keluar air mani saja, tidak najis. Tapi kalau mengikut Bukhari, tak keluar air mazi pun, air mani sahaja pun kena basuh juga, sebab bagi dia najis. Itu pendapat Imam Bukhari. Imam Abu Hanifah pun kata najis juga. Najis juga. Itu masalah masalah ni. Apabila mengaji ni, habislah jumpa belakang. Lepas tu kita kata apa ya, sahabat ni dia duk ikut, dia tahu belakang ke? Nabi buat lagu mana pergi dengan isteri dia mandi, tahu ni. Kalau kita kata bini dia saja royak, bini dia tu bini dia lah. Sahabat lain macam Anas, Abu Rafi, ni khaddam dia, orang yang berkhidmat untuk dia. Apa makna khidmat? Dia tahu tu lagu mana, kira-kiranya dia lah jual ambil air. Lepas tu dia tahu. Dia tidak royak, aku tu lah bersetubuh dengan isteri kita, tak ada. Faham dengan sendiri. Sebab cerdik belakang kan, orang tua belakang, dia faham dengan sendiri. Bila Nabi nak air, pergi ke rumah isteri dia nak air, orang ni lah yang ambil, sediakan air. Sebab tu dia tahu. Kita kata apa ya Anas ni, ya Abu Rafiq ni tahu. Kena tahu dulu siapa dia tu. Bukan tua dia, saya nak bakar kau, saya nak bakar dak. Ini khaddam dia, orang yang sentiasa berkhidmat, yang bersedia untuk berkhidmat kepadanya. Khidmat zaman itu air lah. Nak dapatkan air tu susah. Bukan sepolan ni, kena kara air dalam telaga tu, ataupun pergi jauh kau ambil air tu. Itu sebab dia tahu. Apa lagi dia kata, bapa tidak mandi sekali saja. Nabi kata itu lebih baik. Dia faham tu, maksudnya telah berlaku mana hubungan kelamin di antara Rasulullah dengan isterinya. Dah tahu sekadar tu, tak apa. Tak apa. Kalau nak kira orang-orang yang baru nikah tu, semua tahu kan? Masuk pergi atas, pergi masuk bilik, tak tahu. Tahu dah tu kira-kiranya. Kecuali ada lah kes berlaku pula, memang dok tak ada apa-apa. Itu lain lah. Tapi kalau umumnya, ya pasal lampu lilat, pasal bunga gua ni pakai, tahu dah tu. Tua sendiri bawa pergi, abang kau bawa pergi masuk dalam bilik, tahu dah. Tahu lagu tu tak apa. Tak sempat tahu setara mana, tak sempat tahu. Jelas hak Nabi SAW ajar ni, dia pun tahu benda lagu tu. Kalau tidak, orang akan kata pula, boleh jadi ada ketika dia tak mandi kau. Pula ndak. Orang tahu kau, orang tak tahu kau, dia mandi. Memang mandi, junub ni kena mandi. Kena mandi. Dan ini sebagai pengajaran untuk umat. Sekat tu tak apa tahu. Sekat tu tak apa. Bahkan bini dia royak, dia siung, tak apa lagi sekat tu. Tak apa. Nak ajar umat ni. Tetapi hak lebih-lebih lagi tak ada lah, sekadar gitu. Sekadar gitu. Itulah kalau kita kata pelajaran seks kau, kita kata dalam Islam ni hak Nabi ajar gitu, sekadar tu. Nak kata tak ada langsung sebut, ada. Mandi sekali ada sebut, ada sebut. Nak cerita tak apa, boleh jadi kita kata tak leh, takut kita kata tak leh kau pula. Lepas tu kalau kita mandi junub ni tak leh ambil khidmat orang lain kau, hamba kau, khodai kau, tak leh kena pergi ambil air sendiri kau, mana tahu. Takut orang kemudian dipikir gitu. Moga kita ni hidup beragama ni nak tahu hukum tu. Ni kalau hamba dia pergi ambil, ataupun khadam dia pergi ambil, kita guna air dia mari tu, dan dia tahu perihal kita, tak apa, tahu sekat tu. Tak apa. Itu masih sopan lagi, masih adab lagi, dalam lingkungan adab lagi, bukan biadab, tidak. Kalau Nabi SAW buat lagu tu, tak apalah.